Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapkan surah Rum. Rum artinya negeri Rum, yang pada masa itu menjajah Syria dan Mesir. Maknanya di bawah penjajahan Rum. Nah, ini pada zaman Nabi Muhammad ini yang menjadi kuasa besar dunia pada masa itu adalah Rum, Parsi dan Habasyah. Rum menguasainya di Syria, Parsi menguasai di Irak, Habasyah menguasai di Afrika. Nah, inilah tiga kerajaan besar yang menjadi kuasa besar yang ada pada zaman itu. Kalau dalam konteks sekarang umpamanya kuasa Amerika, Rusia, Eropah ataupun Cina. Nah, inilah keadaan waktu Nabi kita Muhammad SAW dalam menyampaikan seruan dakwah waktu dia berada di Mekah. Memang Mekah itu dikuasai ataupun dilingkungi oleh tiga kuasa besar dunia. Dan Nabi Muhammad SAW terus menyampaikan walaupun berhadapan tiga kuasa besar dunia, Nabi Muhammad bermula suruhan dakwahnya mulai pada zero, kosong. Berawalnya menyeru pada keluarga yang terdekat dan juga termasuk istrinya dan sahabatnya dan juga keluarga yang terdekat di kalangan orang keluarga sebelah bapaknya dan ibunya, dan juga masyarakat Arab Mekah dan luar daripada Mekah. Maknanya Nabi Muhammad bermula daripada bawah, peringkat awal untuk menyampaikan seruan dakwah. Walaupun seruan dakwah Nabi ini akan mendapat tentangan daripada kuasa besar dunia. Kalau dalam konteks kita sekarang ini, kalau kita sedang nak menyampaikan dakwah Islam atau nak menegakkan Islam, umat Islam sekarang ini menghadapi ancaman kuasa besar Amerika, Rusia dan juga Eropah dan Cina yang sentiasa mencari jalan untuk menguasai dan berperang dengan dunia Islam. Tapi Nabi Muhammad SAW meneruskan perjuangan dakwahnya baik di zaman Mekah dan seluruhnya di zaman Madinah. Di zaman Mekah selama 13 tahun tidak berapa ramai banyaknya orang yang meluk agama Islam, sehingga Nabi Muhammad tidak boleh tinggal di Mekah, seluruhnya berhijrah ke Madinah. Waktu Madinah, orang Madinah sedia menerima Islam dan terbentuknya sebuah negara Islam di Madinah atas nama Tahalluf As-Siyasi, atau dikatakan kerjasama politik di antara orang Islam dan bukan Islam, yang menunjukkan masyarakat itu dikatakan masyarakat majmuk, mana orang bukan Islam lebih daripada orang Islam, tapi orang bukan Islam sedia tunduk di bawah kuasa pemerintahan, di bawah kepimpinan Nabi kita Muhammad SAW, di atas kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW itu, maka tertegaklah sebuah negara Islam di Madinah. Nah, ini selalu saya ulang untuk bincangkan. Tapi cerita dalam surah Rum ini menunjukkan keadaan suasana politik Nabi kita Muhammad SAW sampai dari Mekah dan Madinah, maknanya dikongkongi oleh kuasa besar yang ada pada zaman itu, di antaranya Rum. Rum dengan Parsi ini sentiasa berperang. Sekali menang Parsi, sekali menang Rum, maknanya untuk menguasai daerah. Tapi sebab itulah apabila Parsi dapat menguasai Rum, orang-orang masyarakat Mekah ni rasa gembira. Mana dia lebih memihak pada Parsi. Sebab agama Majusi dengan agama berhala ni dia boleh ada keseimbangan dia untuk masuk agama yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Rom ni ibarat orang Kristian pun agama syirik juga. Tapi dia percaya Nabi Isa itu adalah dikatakan anak Allah, sedangkan Nabi Isa itu adalah Nabiullah. Sedangkan Islam pun adalah mempercayai tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam, adalah seorang Nabi dan Rasul, tapi bukanlah sifat syirik yang mengatakan Isa itu anak Allah. Dalam hal ini, sewaktu Nabi kita Muhammad SAW mendapat tekanan di kalangan orang-orang musyrikin Mekah
Nabi Muhammad menyuruh penamaan di kalangan orang Islam mereka awalnya berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu adalah terdiri daripada penguasanya orang Kristian. Rasanya adalah mereka lebih tersedia menerima orang Islam mendapat perlindungan. Begitulah kalaulah Rom dia dapat kuasa ada di Syria, juga mereka bersedia untuk berbaik dengan orang Islam. Sebab itulah ketika Nabi Muhammad SAW selepas berlakunya Fatah Mekah, dia menyampaikan suruhan dakwah kepada Raja Rom. Raja Rom sedia peringkat awalnya untuk menerima Islam. Tapi oleh kerana pembesar-pembesar lain tidak mau menerima Islam, maka dia tidak jadi memeluk Islam. Sedangkan Raja Parsi menolak terus perwakilan ataupun orang yang menjadi utusan Nabi untuk menyampaikan suruhan dakwah itu, mereka tidak terima suruhan dakwah yang mengajak menerima Islam. Begitu juga sebaliknya Raja Habasyah yang asalnya Kristian, tapi Nabi Muhammad utuskan surat untuk memeluk supaya dapat memeluk agama Islam. Najasyi sedia menerima Islam. Inilah keadaan Allah menerangkan turunnya surah Rum. Ghulibatir Rum, ceritakan kemenangan Rum. Rum pada zaman Nabi Muhammad SAW ini adalah kuasa besar yang terdiri daripada kerajaan Kristian. Sedangkan Rum, negeri Rum yang ada sekarang ini di Itali, Rum itu pada zaman Raja Iskandar Zulkarnain adalah merupakan menjadi pusat bandar kota Islam di dunia pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Malah Rum ini menjadi kota Islam sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam telah membuat pembukaan negara Islam di bawah zaman Nabi Adam itu sampainya ke Rom. Rom, Parsi, Babylon dan juga pada daerah yang lain memanglah dikuasai di pemerintahan mereka awalnya adalah pemerintahan Islam. Tapi dalam konteks sekarang ini Rom adalah dikuasai oleh orang-orang Kristen. Ini diceritakan dalam surah Rom ini untuk mengingatkan kembali bahwasanya sejarah Rom itu pada mereka awalnya pernah menjadi kota Islam, tapi telah dilupakan oleh orang Islam. Berbanding berbeza Rom waktu kerajaan Islam memerintahkan dunia dahulu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, selepas zaman Nuh. Sedangkan Rom yang dikuasai oleh zaman Kristian itu adalah selepas zaman Nabi Isa alaihissalam. Lama masanya lebih 300 tahun. Lama masanya. Maknanya sebelum itu Islam telah menguasai dunia. Malah cerita kerajaan Iskandar Zulkarnain yang menjadikan kota Rom itu sebagai kota Islam telah menguasai politik dunia secara globalisasi. Mana lebih daripada 70 negara dunia di bawah kepimpinan Raja Iskandar Zulkarnain yang dikenali sebagai Mulkul Afridun yang kedua. Mulkul Afridun yang pertama adalah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian bangkit zaman Iskandar Zulkarnain membentuk sebagai Mulkul Afridun yang kedua, yaitu kerajaan yang menguasai politik dunia yang kedua, tentunya dapat membebaskan kota Babylon yang dikuasai oleh Namrud. Inilah sejarah Rom, salah satu kerajaan pemerintahan Islam yang menguasai politik dunia. Jadi dalam surah Rum ini Allah juga mengingatkan kepada surah Rum ini diturun dari surah ayat Makkiyah. Maknanya dalam surah Rum ini Allah mengingatkan manusia supaya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, beriman dan beramal soleh untuk menunjukkan kekuatan iman yang sebenar itu hanyalah kepada Allah SWT dan menjauhkan perkara yang syirik kepada Allah SWT. Itulah iman yang sebenar. Kalau kita nak kembalikan sebagai orang Islam, orang Islam itu orang beriman dan bertakwa kepada Allah, maknanya kita menjadikan Islam yang berdasar Quran dan hadis itu adalah asas atau dasar Islam, baik dilihat dari segi akidahnya, syariat maupun akhlak yang saling berkait di antara sama lain.
untuk menegakkan ajaran agama Islam, baik di zaman Nabi kita Muhammad SAW maupun dalam konteks zaman sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.